Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia dan anda kini bersama saya Jannah Jalidar sekali lagi bersiaran langsung dalam Suara TV dan akan membincangkan tajuk SPRM, Agenda Rakyat atau Politik. Dan sebelum ni korupsi yang melibatkan Datuk Seri Shafie Apdal dan pemimpin Parti Warisan Sabah yang kononnya demi menyelamatkan hak anak-anak Sabah telah pun diketahui oleh umum. Dan Shafie Apdal juga pernah menjawat menteri di Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan juga wilayah KKLW di Sabah dan pernah diamanahkan peruntukan sebanyak 38.8 bilion ringgit. Selain Sabah, beliau juga dikhaskan peruntukan sebanyak 14.6 bilion ringgit yang meliputi rancangan Malaysia RMK 9 dan juga RMK ke-10. Terbaru ialah 1.5 bilion ringgit wang rakyat Sabah hancur kerana projek rundingan terus. Adakah pemberian projek yang disegerakan ini ada kaitan dengan dana pilihan raya untuk calon warisan pada PRN kali ini. Dan selain itu, penguasaan keluarga Shafie dalam jawatan-jawatan penting di negeri Sabah ini juga dikatakan menyedut kekayaan di negeri ini. Dan untuk kita menjawab segala persoalan-persoalan ini, saya tampilkan dua ahli panel jemputan, iaitu di sebelah kanan saya ni ialah Tuan Jeffrey Jomion yang merupakan Ketua Bahagian N25 Kepayan dan juga merupakan Ahli Majlis Tertinggi Parti Solidariti Sabah Tanah Airku iaitu STAR Sabah. Selamat datang Tuan Jeffrey. Dan di sebelah hujung saya itu yang segak ialah tak lain tak bukan ialah Cik Gubat yang merupakan pengasas Solidariti Anak Muda Malaysia SAMM yang juga bekas Ketua PKR Cabang Rembau. Selamat datang Cik Gubat. Kedua-dua ahli panel selamat datang dan terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini. Dan baik, hari ini kita merujuk kepada tajuk forum. Apakah sebenarnya agenda di sebalik laporan kepada SPRM yang telah dibuat pada hari ini? Mungkin Tuan Jeffrey boleh ceritakan sedikit. Okey, terima kasih pengacara kita pada hari ini, Puan Jannah. Begitu juga dengan rakan saya, Saudara Cik Gubat. Untuk makluman, sebenarnya tadi kita ada mengadakan satu lawatan ke SPRM tapi dengan tujuan untuk memaklumkan pihak SPRM supaya kes rasuah yang terpalit kepada Shafie Apdal sebelum ini dapat dibuka semula dan dibawa ke mahkamah untuk diadili. Jadi seperti yang sedia kita maklum, sebelum ini banyak kes yang melibatkan dana KKLW di mana ada laporan dilakukan, penyelewengan ada berlaku dan seterusnya mereka sendiri memakai baju oranye dan ditahan, tetapi apa yang berlaku perkara ini, masalah ini tidak diteruskan di penghakiman, di mahkamah untuk dihakimi. Mungkin disebabkan pada masa itu AG atau Tommy Thomas pada masa itu menggugurkan supaya kes beliau, kes Shafie Apdal tidak diteruskan. Jadi yang mengenai dengan kes-kes itu ramai yang sudah tahu dan sebenarnya saya senaraikan dan saya sudah serahkan kepada pihak SPRM untuk mengkaji semula dan membuat keputusan seperti apa yang kami demand ataupun apa yang kami kehendaki daripada pihak SPRM. Mungkin Tuan Jeffrey boleh sebut beberapa senarai tersebut yang dihantar kepada SPRM. Okey, untuk makluman, sebenarnya terlalu banyak sebenarnya. Tetapi salah satu yang pertama adalah
semenjak kemerdekaan ya, Sabah dalam Malaysia, menteri yang terlibat menguruskan dana pembangunan luar bandar tertinggi di Malaysia adalah Shafie Apdal. Beliau merupakan Menteri KKW pada tahun 2009 hingga 2015. Beliau dimanakan mengurus dana bernilai 38.8 bilion dan Sabah dihaskan peruntukan sebanyak 14.6 bilion yang meliputi RMK Rancangan Malaysia ke-9 dan ke-10. Jadi ini salah satu nilai dana yang diperuntukkan oleh kerajaan persekutuan kepada kementerian beliau dan seterusnya untuk disalurkan kepada kerajaan negeri Sabah di mana bernilai 14.6 bilion. Tetapi kebanyakan atau publik tahu, rakyat tahu 1.5 juta ada diselewengkan daripada dana 14.6 bilion. Baik, Cikgu Bat, dah berapa hari mungkin berada di Sabah? Saya telah berada di... Okey, terima kasih pengurusi pengacara dan kawan saya ahli panel. Saya berada di Sabah dah sekitar hampir 2 minggu lah. Baik, dalam masa 2 minggu, apa yang Cikgu Bat boleh lihat perkembangan politik di Sabah dan mengenai laporan SPRM pada hari ini yang dibuat oleh... Pertama sekali, saya rasa pilihan gaya kali ini merupakan satu pilihan gaya paling menarik dan paling mencabar di negeri Sabah, di mana kita tengok pertembungan ada yang sampai 10-11 penjuru. Pertembungan bukan sekadar calon bebas, pertembungan ini melibatkan parti-parti politik yang sangat serius untuk meletakkan diri dan bertanding. Saya boleh terjemahkan perkara ini adalah manifestasi kerana kegagalan kerajaan itu. Bila pokok tumbang, kura-kura boleh panjat pokok. Maksud saya apa dia? Bila kerajaan itu gagal, semua orang rasa dia mampu untuk mengganti kerajaan itu. Jadi kegagalan warisan ini dirasai di segenap pelosok di negeri Sabah ini. Jadi Cikgu Bat boleh komen tak mengenai isu yang ditimbulkan oleh warisan Sabahan for Sabahan dan sebagainya? Adakah ini satu cara untuk menarik orang Sabah ataupun sebenarnya ini hanya retorik semata-mata? Mungkin boleh. Dia bukan setakat retorik dan manipulasi. Saya merasakan ini adalah penipuan yang sangat besar. Dan saya tak mengatakan bahawa strategi ini tidak berjaya sepenuhnya. Mungkin boleh berjaya. Kerana itu saya hormati tindakan sahabat-sahabat di Sabah cuba memfailkan semula laporan di peringkat SPRM. Kita kena ingat peruntukan saya sebut semula peruntukan yang paling besar dalam sejarah kemerdekaan negara dalam pembangunan luar bandar ini adalah diperuntukkan dalam RMK ke-9 dan RMK ke-10 iaitu sebanyak 38.8 bilion dan Sabah saja mendapat peruntukan yang terbesar hampir 15 bilion. Dan ketika itu menteri yang bertanggungjawab ni inilah menteri Shafie Apdal, dan pada ketika itu jugalah penyelewengan paling besar berlaku dalam sejarah bajet pembangunan luar bandar. Dan sebahagian bajet, kena ingat Shafie tidak buat benda-benda, kebanyakan salah-salah besar ni di Perak, di Negeri Sembilan, tetapi kesalahan yang paling besar dibuat adalah di Sabah, di mana bekalkan elektrik, klaim tiang ada, wire tak ada. Bekalkan elektrik, tiang ada, wire ada, api tak sampai. Bekalkan elektrik, tiang ada ni pergi kepada kawasan yang memang tak ada rumah. Benda-benda seperti ini berlaku sangat jelas. Dan yang termasuk yang terbaru sekali ialah projek 1.5 bilion bagi kepada siapa. Projek JKR ni bawah Peter Anthony. Peter Anthony ni memang perompak duit Risda, dah kena dakwa di mahkamah. Pendakwaan yang terbaru kerana menipu dokumen. Dia bagi kepada syarikat yang tak kompeten. Maksud saya tak kompeten apa dia? Maksud dia ialah syarikat yang rugi 3 tahun rugi. Syarikat yang baru tubuh 3 bulan
dah dapat projek ini. Dan yang paling menarik apa dia, salah seorang yang didakwa dalam kes Risda penipuan yang terlibat itu, tubuh syarikat orang ni pun dapat. Jadi Sabah, yang merompak orang Sabah tu adalah orang Sabah. Dan Sabah Persabahan itu sebenarnya saya nak bagi tahu semua orang, dia sebenarnya di Sabah ni dia tak kenali Sabah for Sabah. Kempen warisan tu sebenarnya adalah Sabah for Sempurna. Jadi semua orang sempurna. Jadi pengarah jabatan di banyak tempat semua dilantik oleh sempurna, dan Sabah sedang diperbodohkan dengan cara itu. Dan saya percaya yang bodoh nak memperbodohkan orang ni hanya Syafiee. Orang Sabah cerdik kali ni. Mungkin Tuan Jeffrey ingin tambah sempurna untuk sempurna. Adakah ini benar? Mungkin Okey, bagi pendapat saya, Sabah Persabahan keluar daripada mulut Syafiee cuma retorik. Kalau kita guna bahasa lain, kita tukar Sabah Persabahan, yang lebih sesuai untuk atau keluar daripada mulut Syafiee adalah Sabah for Sempurna dan Sabah for Filipin. Kenapa? Sebabnya selama ini, satu contoh yang saya ingin ambil adalah bila tuturan Filipina yang ingin mengambil kuasa di Sabah, jawapan yang diberi oleh Syafiee, dia katakan runding. Kalau ini rumah kamu, orang mau rampas, tidak ada istilah runding keluar dari mulut orang itu. Jadi bermaksud dia sepatutnya akan menolak sehabis-habisan tanpa runding-runding. Jadi beliau sebenarnya seharusnya menggunakan istilah ataupun menggunakan slogan Sabah for Philippines. Selain itu, pada mula-mulanya mereka mengambil alih. Sepatutnya mereka sibuk melakukan, kalau kita boleh guna bahasa maintenance. Kalau ada kerosakan, kita harus memperbaiki. Apa yang dia lakukan, mereka mengatakan sebelum ini, mereka mengatakan Sabah telah dirompak, telah dihancurkan oleh keluarga Musa Aman dan segala-gala. Jadi maksudnya banyak kerosakan. Jadi bila Syafiee Apdal mengambil alih, dia seharusnya berhenti mempersalahkan atau blaming kepada pemimpin lepas. Dan dia sepatutnya melakukan kerja perbaikan, maintenance, menambah baik. Tetapi pertama yang dia lakukan adalah panggil semua orang satu dewan, siapa yang tidak ada dokumen, datang, mari saya sign. Itu kita boleh buktikan. Semua orang tahu, dalam Facebook pun ada. Sampai sekarang ini kita masih boleh lihat. Itu langkah pertama yang Syafiee Apdal lakukan. Selain itu, begitu juga dengan janji beliau. Orang kata, kalau kita janji 10, jangan tunaikan 9 dulu. Tunaikan yang pertama dulu. Pertama, mungkin seminggu dalam pentadbiran beliau, walaupun terjadi kerajaan pintu belakang juga, yang beliau lakukan, okeylah, janji yang dia cakap, yang dia katakan bahawa tidak ada menteri yang boleh pegang dua jawatan. Tapi selepas beliau mengangkat sumpah, beliau telah memungkiri janji itu dan memegang dua jawatan. Jawatan pertama, Ketua Menteri, dan jawatan kedua adalah Menteri Kewangan. Jadi itulah yang pertama. Kalau ingin sebut yang lain terlalu banyak, tapi kita ingin bagi peluang kepada rakan kita dari Semenanjung untuk memberi sedikit pendapat. Saya ingin tambah satu lagi. Sabah Persabahan, dia cakap. Maksud dia tak mau recognize atau mengiktiraf rakan kita dari Semenanjung. Seolah orang Semenanjung tu orang Filipin. Dia lebih mesra Filipin daripada mesra kerajaan persekutuan. Tapi dia lupa, Filipin tidak pernah hantar satu sen kepada negeri Sabah. Kerajaan persekutuan hantar berbilion ringgit kepada kerajaan negeri Sabah. Tetapi di mana? Seperti yang saudara Cikgu Bat sebut tadi, telah disalahguna. Tidak digunakan dengan sepatutnya. Dan dia lupa bahawasanya selama 57 tahun kita bersama kerajaan persekutuan, penubuhan Malaysia, ingat, orang Semenanjung tidak pernah ada jadi Kota Menteri atau pengarah jabatan kerajaan di negeri Sabah. Kecuali
kerajaan persekutuan. Itu tandanya orang Semenanjung, kerajaan persekutuan pun tidak sampai hati dan tak boleh buat. Masuk Sabah pun 90 hari. Tapi orang Filipin masuk kena bagi PSS, kena bagi segala-gala kemudahan, dibagi pulau, dibagi tanah dan sebagainya. Jadi kita harus melihat itu dulu sebelum kita melangkah ke bab yang lain. Okay? So mendengar tadi Tuan Jeffrey sebut pasal tanah. Jadi baru-baru ini dijanjikan pula pemberian tanah 5 ekar kepada satu keluarga. Adakah ini masuk akal sebenarnya? Saya sebut Puan Pengerusi persoalan dia Syafi'i ini adalah manifestasi sama saja dengan sifat ramai pimpinan Pakatan Harapan. Bercakap mulut pergi dulu, otak tinggal kemudian. Maksud saya apa? Maksud saya ialah mereka langsung tidak fikir adakah penipuan ni boleh orang terima ke tidak. Masyarakat Sabah ni berapa juta? Yang akhirnya kalau setiap keluarga dapat tanah, Sabah ni terpaksa dibesarkan setengah kali ganda lagi di laut, maknanya dengan tanah-tanah laut ataupun dengan habis Sarawak termasuk Sulu dan Filipina sekali. Kamu kena ambil baru semua orang dapat tanah. Dan dia cakap tak pakai akal. Penipuan dan Syafi'i ni sangat jelas. Saya sebut semalam saya pergi ke Tuaran, iaitu di Tamparuli dan juga Pantai Dalit dan juga kawasan Datuk Hajiji itu di Sulaman. Saya singgah di Masjid Pekan Tuaran. Jemaah di sana bagi tahu saya apa? Dia nampak pakai Pakatan Harapan apa semua apa namanya ni, Perikatan Nasional. Dia tanya pasal parti-parti lain dalam Pakatan Harapan apa semua. Jadi berlaku perbualan. Yang paling menarik minda saya apa? Dia kata masjid ni Syafi'i menang-menang, Syafi'i pusing buka puasa. Dia kata dah 2 kali puasa, dah masuk 3 kali daripada yang awal hari tu. Syafi'i duduk dalam masjid ni lah dia tunjuk. Dalam masjid ni, dia kata Syafi'i janji akan pasang aircon. Dalam masjid aircon, masjid ni saya rasa 100,000 pun tak habis kot. Kan? Janji. Kita ni mungkin orang jahat, tapi dah bila dalam masjid ni selalu daripada kecil kita cakap, dalam masjid jangan menipu. Kan? Syafi'i pergi 2 kali Masjid Tuaran, 2 kali janji yang sama, 2 kali dia menipu. Jadi penipuan dan Pakatan Harapan termasuk sekutunya di sini, warisan ini adalah benda yang sangat jelas. Saya sentuh pula dalam sempurnanisasi. Benda yang sangat jelas yang orang kata apa dia bukti dia. Saya sebut dengan nama, fakta dan sebagainya. Contohnya bagaimana dia merompak harta balak. Balak dibagi tak ada tender sekarang. Main bagi faraid je begitu suka. Kenapa ini berlaku? Contohnya ialah industri balak dikuasai oleh Syafi'i dengan cara macam mana? Lantik sepupu dia. Close cousin Datuk Haji Muhammad Salih Haji Abbas sebagai pengurus besar bahagian perhutanan. Lantik pula Haji Miskom Simin, orang sempurna yang juga ada kaitan saudara dengan dia di Yayasan Sabah sebagai Monitoring of Compliance Manager bahagian perhutanan. Jadi kerana itu, akhirnya balak ni hanya mereka saja yang akan dapat dan sebagainya. Jadi saya tak faham kenapa orang KK termakan dengan Sabah for Sabahan, orang likas, orang api-api dan sebagainya. Ini sempurnanisasi. Jadi persoalan penipuan Syafi'i dan warisan ini dia akan cakap macam-macam. Contoh semalam lah bila tekanan diberikan kerana Mat Din Ketapi telah menghina frontliner. Ini satu penghinaan yang besar. Soal dia bila terdesak, tiba-tiba Syafi'i boleh cakap apa? Oh, dia umum 10 juta untuk frontliner. Semua orang sedar ini satu penipuan. Sebab apa? Kerajaan Sabah dah bubar kot. Macam mana kamu boleh umum pula 10 juta? Kan? Tak tahulah kalau kamu umum behalf of kerajaan Sulu ke apa ke. Tapi soal dia ialah kamu tipu. Kamu tak boleh umum. Kamu tak ada hak untuk umum 10 juta untuk frontliner.
Akhirnya dia dah sedar tu dia pusing pula. Dia kata, oh tak, 10 juta ni campur berapa ratus ribu dia dah bagi dekat kem Lok Kawi, sekian banyak ni, dia campur habis semua. Jadi 10 juta. Jadi sudahlah. Ini pilihan raya terbesar. Sabah sedang berdepan dan saya percaya dan yakin orang Sabah jangan buang undi. Apa usaha kita, saya balik kepada tajuk kita, usaha kita hari ini ialah untuk memastikan setelah tidak adanya AG, Peguam Negara, Attorney General, DAP ni, Pakatan Harapan DAP ni, dia tidak akan boleh lari. Peter Anthony akan masuk ke dalam balik, Amarjit Singh akan masuk ke dalam balik, Syafiee Hafdal dah masuk. Orang Sabah undi wakil rakyat untuk masuk Dewan, bukan undi wakil rakyat untuk masuk ke dalam penjara dan ada pilihan raya kecil semula. Tadi Cikgu Ubat ada sebut mengenai kenyataan daripada Ketapi baru-baru ini yang hangat di media sosial. Jadi mungkin minta komen sikit mengenai statement dia mengatakan peristiwa Tanduo itu tentera berperang dengan ayam anjing sahaja. Mungkin boleh ulas sedikit mengenai kenyataan yang agak keterlaluan ini, Tuan Jeffrey. Okey, terima kasih Puan Zul. Bagi saya, dia bukan setakat apa dia panggil joke. Ya. Sebab ini melibatkan maruah, perasaan orang Sabah, orang Semenanjung, orang Sarawak. Ingat, yang meninggal 12 orang itu termasuklah orang Semenanjung, orang Sarawak dan orang Sabah. Mereka ni sanggup berkorban nyawa untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Tetapi dengan seorang yang saya pun tidak tahu apa mau sebut orang ni, seorang yang bangak, yang YB lah, yang bangak, yang bodoh, boleh mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa. Ingat, yang dia sebut itu berperang dengan anjing dan ayam. Kau bayangkanlah perasaan keluarga yang telah ditinggalkan. Di mana perasaan yang bangak ini? Dia seolah macam batu. Dia tak faham macam mana perasaan orang lain. Jadi bagi saya, kita bersyukur jugalah dengan Tuhan. Mungkin inilah puncak kejatuhan kerajaan warisan. Di mana pada awalnya pun kita sudah nampak kelemahan Muhammad Din Ketapi waktu dia memegang jawatan Menteri Pelancongan. Di mana pada masa itu segala-gala statement ataupun yang idea yang beliau cuba ketengahkan, cuba implement, semua tak boleh pakai. Jadi yang paling memalukan inilah, dia boleh cakap tentera kita, polis kita berperang dengan ayam dan anjing. Jadi bagi saya, kita berterima kasih kerana beliau menyuarakan pendapat beliau daripada hati dia. Jadi kalau kita sudah nampak hati dia begini, kalau kita mau mengundi dia, memenangkan warisan, habislah. Jadi ini juga statement beliau ini juga sebenarnya selain menyakiti hati orang Malaysia, tapi menggembirakan hati orang Filipin. Kalau saya orang Filipin, kalau orang Malaysia cakap begini, saya happy sebab kalau kita study balik apa yang dia cakap ni, seolah dia backing up. Dia backing orang dari sana, pengganas yang mencetuskan masalah kepada negara kita. Jadi saya minta semua pengundi daripada Sabah tolak Syafiee, tolak Muhammad Ketapi sebab Syafiee sudah gagal mencari pahlawan yang boleh membantu beliau memperkuatkan front line mereka ataupun barisan mereka untuk mentadbir negeri Sabah. Jadi kalau itu Syafiee gagal, orang kanan dia pun gagal, terpalit dengan segala isu rasuah, apalagi harus kita tunggu? Jawapannya adalah asal bukan warisan. Terima kasih. Baik, katanya ini hanyalah sandiwara. Jadi mungkin Cikgu Bat boleh komen juga mengenai kenyataan ni. Okey, pertama sekali ialah jelas 30 lebih laporan polis telah dibuat di seluruh negara. Kenyataan tersebut dibuat sangat jelas dan kepada pengundi Don Segama
jangan buang undi untuk mengundi calon warisan Mak Din Ketapi, kerana Mak Din Ketapi akan dihadapkan ke mahkamah, dan dengan ucapan yang sengaja seperti itu, saya percaya dan jelas jika mahkamah akan bertindak bebas, dia akan hilang. Kalau dia menang pun dia akan hilang don itu dan akan ada pilihan raya semula. Pertama. Kedua, dia bukan secara slip tang ataupun tidak disengaja. Saya rasa ini adalah sikap jelas warisan. Kerana itu warisan ini memang jelas ketika Filipina, Senator Filipina menyatakan bahawa Sabah adalah sebahagian yang terbaru, Sabah sebahagian daripada Filipina, dan juga dalam pasport antarabangsa Filipina dimasukkan peta Sabah. Seluruh negara, malah negara jiran ada yang menyatakan pandangan ini satu yang sangat biadab. We must stand up strongly and proudly bagi tahu ni salah. Tapi Syafiee cakap kita runding dulu. Ini jelas kepada pengundi-pengundi yang memerlukan kestabilan, khususnya di kawasan pengundi-pengundi yang ada peniaga dan sebagainya, sudah tentu tidak mahukan keadaan kucak-kacir dan tak stabil. Warisan ni saudara, calonnya bukan saja sikapnya seperti itu, mereka jelas ada di antara calon warisan adalah bekas tahanan yang memang termasuk dalam senarai pengganas antarabangsa. Kan, JI, Jemaah Islah yang memang dilabelkan di peringkat dunia, kamu boleh angkat jadi calon. Jadi kerana itu saya percaya dan yakin bahawa warisan ini mula gagal untuk melindungi wajah mereka pro kuasa asing dengan jaringan networking negatif mereka, dan saya rasa ini rakyat perlu menolak. Bukan itu saja, kualiti calon-calon warisan dan juga sekutunya keadilan kali ini malah memang teruk. Hampir semua ada rekod jenayah. Hampir keadilan diketuai oleh Christina Liu, dan Christina Liu masih menjadi calon, sedangkan rekod ini bukan saya cakap, Mahkamah Tinggi Tawau Tuan Pengerusi kalau boleh izinkan saya baca. Mahkamah Tinggi Tawau pernah menjatuhkan hukuman ke atas Christina dan mengarahkan, yang terbaru, mengarahkan pembayaran 557 juta lebih kepada 819 orang pekebun kecil di Bagahak. Kerana apa? Kerana Christina Liu selaku peguam telah menipu mereka di Tawau. Jadi jelas rakyat, ini persembahan mereka. Mereka menampilkan calon terdiri daripada rangkaian pengganas. Mereka menampilkan calon yang terlibat dalam korupsi, rasuah yang sangat jelas, penipuan. Malah rakan sekutu mereka mempersembahkan peguam yang telah mahkamah cakap, kamu salah, kamu tipu 819 pekebun kecil. Kamu kena bayar $500 million kepada itu. Kan? Saya tak faham kalau ada lagi orang Sabah mampu berdiri dan untuk menyokong mereka-mereka seperti ini. Baik, cantik. Jadi Tuan Jeffrey mungkin boleh ulas mengenai di Sabah ni. Kalau mungkin Cikgu Bat pun ada mendengar setelah 2 minggu berada di sini, mungkin komen mengenai bantuan COVID, ekonomi yang merudum, hilang pekerjaan anak-anak muda di Sabah ini. Bagaimana, boleh komen sedikit Tuan Jeffrey? Okey, seperti yang sedia kita maklum, selepas kita diserang pandemik COVID-19, tindakan Perdana Menteri kita menangani masalah ini adalah tindakan yang sangat efektif. Okay. Sangat efektif di mana selain cara mereka, SOP yang diimplement, dilaksanakan, begitu juga dengan kebajikan. Kebajikan saya anggap adalah kebajikan yang terbaik. Tidak ada yang terkecuali. Semalam saya menghadiri satu ceramah dengan orang-orang kampung. Kita tanya mereka, siapa yang ada terima 2 jenis bantuan? Dari satu kerajaan negeri dan satu kerajaan persekutuan.
satu orang saja yang angkat tangan daripada kerajaan negeri. Yang lain itu hampir semua mendapat bantuan daripada kebajikan kerajaan persekutuan COVID-19, bantuan COVID-19. Jadi satu lagi saya ingin tambah di sini, bukti dia. Sewaktu mereka memberi bantuan makanan, satu Sabah heboh. Baik, kamu tahu kenapa? Bayangkan, kalau diikut RM100 untuk satu penerima, harga RM100. Bila diberikan kepada penerima itu, orang kampung bukan juga bodoh, bukan juga pandai, tapi setakat kira RM100 itu senang. Sapsui kalau orang Cina cakap. Kacang kalau Melayu cakap lah. Jadi kita tengok, saya nampak sendiri. Sebab penerima itu pun ada yang saya kenal, ada yang meraporkan pada saya. Saya kira RM30. Ya, dengan minyaknya, dengan biskut keringnya, dengan mie hunnya, begitu. Yang lain, kita ada beras dah, saya ingat saya. Kira lebih kurang tak sampai RM50. Saya bising dan saya viralkan. Tak sampai 24 jam, datang second batch. Maksudnya bantuan yang kedua. Bayangkan, kamu menghantar bantuan makanan kepada semua penerima, perlu tak? Atau perlukah kita menghantar 2 kali? Kan itu satu pembaziran tenaga dan minyak kereta. Dan lepas itu mereka hantar, itu pun lebih sikit 50, lebih kurang RM60 harga. Tapi bila ditanya, bila didesak, ramai yang berkata, dalam Facebook, minyak kereta bukan minum air. Tapi ingatlah, takkan satu penerima kau potong 30%. Jadi bayangkan, kalau dari bapa dia, penyangak, penipu, pembohong, sampai kanak cucu dia pun penipu, penyangak, pembohong. Jadi ini yang berlaku pada kerajaan negeri Sabah. Jadi saya sebagai, walaupun saya dalam politik, tetapi saya juga orang biasa. Kalau saya melihat perkara itu dilakukan dengan adil, saksama, tidak ada hengki-pengki, kenapa pula kita tidak menyokong? Sebab kita mahu yang terbaik daripada kerajaan. Sebab kerajaan itu adalah kita, rakyat. Mereka cuma pentadbir. Tapi masalahnya mereka telah menyeleweng jauh daripada landasan. Ya, so itu salah satu daripada kelemahan warisan yang tidak boleh diterima, dan mudah-mudahan orang Sabah akan menghantar mereka ke penjara ataupun ke Filipin, balik tawi-tawi. Okey. Baik, Cikgu Bat. Ada tak Cikgu Bat rasa beza pilihan raya yang dilakukan di Sabah ni dengan di Semenanjung? Dan dari segi macam kriteria penentuan undi di kalangan pengundi, contohnya kalau di Semenanjung sentimen mengundi parti nampak lebih menonjol. Di Sabah ni Cikgu Bat lihat bagaimana? Adakah pengundi mengundi berdasarkan calon atau parti, atau mengikut isu-isu yang dimainkan buat masa ni? Kita melihat setakat ini antara kriteria penting di beberapa kawasan ialah calon itu sendiri, bukan parti lagi. Parti dah jatuh nombor 2. Calon, pertimbangan siapa calon itu menjadi pertimbangan asas yang pertama. Kedua ialah saya sangat bergembira kerana politik Sabah ni semenjak daripada 99 saya melangkah dalam politik ini, saya tengok juga dia telah berkembang maju, tidak lagi sebab Sabah, Sarawak dan termasuk Semenanjung perlu meninggalkan asasnya apa, 5 tahun ini sekali inilah sepanjang sepenggal lah, maksud saya kan, sepanjang sepenggal kali inilah yang seharusnya kita ambil duit daripada YB. Lepas tu YB ni tak payah jumpa dah. Jadi inilah masanya calon tabur duit, and then lepas tu bila memerintah dia rompak balik sebab dia nak menabur lagi satu pilihan raya akan datang. Ini perlu diubah. Ini perlu diubah kerana yang harus dinilai adalah rekod dan juga tawaran. Ini patutnya politik baru, dan sebahagian besar di Sabah mula menggunakan asas ini. Saya sangat gembira melihat itu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sekali ini pilihan raya Sabah dia ada satu sentimen. Sentimen apa? Ini adalah peluang terakhir pribumi Sabah menyelamatkan Sabah.
Maksud saya itu apa? Maksud saya ialah saya sebut beberapa fakta dengan jelas. 2010 Jabatan Perangkaan Negara menyebut 900,000 bukan warga negara berada di Sabah. Dan Musa Sulaiman ketika menjadi pengarah Immigration Sabah beberapa tahun lepas menyebut apa? Yang ini yang rekod, yang tak rekod tak ada. 1.2 juta warga asing berada di Sabah. Dan yang terbaru 2 tahun 2 bulan 2 tahun 2 bulan Aziz Jaman mengumumkan ketika itu dia menjadi timbalan Menteri Dalam Negeri yang juga pimpinan warisan 57,236 sedang diproses MyKad, 264,192 sedang diproses MyPR. Maksud saya apa? Saya sebut analoginya ialah saya belajar bawa kereta. Takkanlah saya nak belajar saja. Sudah tentu saya ambil L ujian untuk membolehkan saya belajar bawa kereta. L. Adakah saya terus kekal L? Tak. Saya akan ambil ujian dan saya akan dapat lesen P. Adakah saya akan duduk lesen P saja? Tak. Saya akan ambil tak ada aksiden, tak ada apa, saya akan dapat lesen penuh tanpa P percubaan. Jadi hari ini, apa yang berlaku di bumi Sabah ialah sudah terlalu banyak warga asing. Pribumi mula menjadi minoriti. Mereka diberi IMM, mereka diberi pas burung-burung, mereka diberi PSS, macam-macam lah. Apa yang berlaku ialah mereka takkan duduk sahaja dengan pas ini. Apabila cukup masa, mereka mohon PR. Selepas mereka ada PR, mereka takkan duduk saja dengan PR. Kelompok yang dah ada PR beberapa tahun lepas akan mula mohon warga negara. Mereka takkan duduk saja sebagai warga negara, mereka akan dapat hak mengundi. Bila mereka dapat hak mengundi, maka hari ini jelas pribumi sudah menjadi minoriti. Bila semua ini mendapat hak mengundi, nangis air mata darah pun dia tidak akan berlaku kembali. Kita bercakap soal demokrasi. Jadi ini dimula dan keadaan ini dimulakan dengan projek IC Mahathir. Dikemuncakkan oleh kebocoran sempadan, saya istilahkan kebocoran sempadan yang dibuat oleh Syafiee dan sehingga akhirnya orang-orang bukan warga negara yang asal orang lain dan tempat lain dan sebagainya mula mengambil peranan-peranan penting dan akhirnya anak pribumi hilang. Ada satu istilah popular di Sabah. Di Sabah ni kalau terbakar dia tak panggil bomba. Kenapa saya sebut itu? Ini cerita orang Sabah ni, kita dah bercampur ni, turun ke bawah. Dia kata, rekod di Sabah ni saya teliti memang benar, berlaku lebih daripada 10 kebakaran di kampung atas air ni. Ada kampung atas air memang ke sahabat-sahabat saudara kita. Tapi ini kampung atas air quote unquote yang mereka yang datang memang pacak tiang dia ni kan. Telah berlaku hampir 10 kebakaran. Bila terbakar, televisyen selamat, peti sejuk selamat, pikul, katil selamat, sofa selamat. Yang tak selamat apa dia? IC tak selamat. Tiba-tiba, jadi bila terbakar, dia telefon apa? Jabatan Pendaftaran Negara buka kaunter. Surat beranak buka kaunter. Bagi. Yang saya merasakan kalau pribumi Sabah melihat ada rasa maruah, ini adalah peluang terakhir kamu untuk menyelamatkan Sabah. Kalau sekali ini masih pada pemerintah yang korup, pada pemerintah yang memang jiwanya adalah jiwa asing, bersekongkol dengan pihak asing, saya rasa 5 tahun lagi penyesalan itu tidak boleh dikembalikan kerana kemasukan berpuluh ribu pengundi baru. Kenyataan yang dibuat oleh Ketua Polis Negara. Polis ni dia bebas. Ketua Polis Negara, Ketua Polis Negeri Sabah, Polis Sabah mengeluarkan kenyataan ada pihak asing sedang bersiap untuk balik mengundi. Itu adalah satu benda yang sangat serius. Syafiee ni dia tak kisah COVID ke tak COVID ke, dia sebut dengan jelas orang COVID pun boleh pergi mengundi.
Ya betul soal dia kalau kita fikir soal, tapi kita fikir soal masa depan, soal rakyat, soal keselamatan. Jadi saya merasakan orang Sabah, saya merayu bagi pihak rakyat Malaysia kali ini melakukan satu tindakan yang betul dan jujur, iaitu untuk menjaga dan menghargai undi sendiri, tolak warisan, tolak keadilan dan seluruh rakan sekutunya. Di peti-peti undi tertentu, kita ada juga calon-calon lain. Saya juga merayu untuk jangan bazirkan undi kita hanya kerana nak bagi kepada orang lain kerana marah orang lain. Tak. Perikatan Nasional, Barisan Nasional, PBS, merupakan gabungan yang terbaik yang kita ada untuk setakat ini. Jangan takut, Perikatan Nasional ni patut ada rasa bangga kerana Perikatan Nasional ni bukan parti Semenanjung. Perikatan Nasional dilahirkan di Sabah yang memerintah Semenanjung. Kenapa? Pengurusi Perikatan Nasional ialah Perdana Menteri Malaysia. Timbalan pengurusi ialah Datuk Dr. Jeffrey daripada STAR. Ingat sejarah, UMNO pernah diharamkan Tun Dr. Mahathir hilang parti ketika itu dipangku oleh Presiden MCA. If anything happen, kita meletakkan Semenanjung mampu meletakkan masa depan di tangan orang Sabah. Kenapa Sabah tidak boleh bersama kali ini? Musuh kita bukan Semenanjung, musuh kita bukan Islam Kristian, musuh kita sebenarnya adalah korupsi yang berlaku yang dilindungi, dan juga musuh kita ialah anasir luar yang sedang mengambil alih negeri ini. Kalau bercakap mengenai isu-isu mengenai warisan dan juga pentadbiran Shafie Apdal ini terlalu banyak mungkin Tuan Jeffrey. Jadi sejauh mana sebenarnya skandal-skandal yang didakwa membabitkan Shafie Apdal ini memberi kesan kepada kempen PRN pada kali ini Tuan Jeffrey? Bagi saya, kesannya sebenarnya banyak. Okay. Selain daripada skandal-skandal yang pernah diketengahkan, pernah dilakukan sebelum ini semua bila kita campurkan atau accumulate, dia akan menjadikan satu impact besar kepada keputusan pilihan raya pada hari ini. Cuma yang paling penting sekali, saya risau bahawa orang Sabah lupa apa yang berlaku pada 28 bulan lalu, di mana pada hari pertama sehinggalah pembubaran Dewan, segala masalah telah berlaku. Ketidakpuasan pengundi dan rakyat Sabah, terutama sekali kejatuhan atau kekalahan mereka yang tidak meneruskan plan mereka untuk meneruskan plan PSS, PAS Menteri Sabah. Di mana seperti kita maklum, di sini di Sabah kita mempunyai burung-burung yang ada apa lagi, ada satu lagi IM13 dan lain-lain. Tapi untuk makluman, yang burung-burung ini sebenarnya adalah satu dokumen panci yang tidak mengena dengan Akta Immigration. Immigration boleh menahan mereka dan melakukan sesuatu. Tapi kalau IM13 ini adalah dokumen yang legal, dokumen yang dibawa bidang kuasa United Nations. Tapi implementasi dia dilakukan oleh kerajaan kita, iaitu Immigration. Yang membezakan PSS dengan IM13 ini adalah IM13 RM90 untuk 1 tahun. Tapi PSS, PAS Sementara Sabah, PAS Sementara Sabah, dia charge RM120 untuk 3 tahun. Bermaksud kita hilang punca pencarian negara, hilang punca pencarian dari pendatang ini, bukit bukan pendatang, apa kita sebut refugee, peradilan perang. Sebenarnya
asalnya adalah perang, tapi diteruskan dengan pendatang tanpa izin. Sebab pakcik saya ada di sini, jadi saya datanglah lebih kurang begitu ceritanya. Jadi sebab kenapa masalah pendatang tanpa izin di Sabah berterusan sampai hari ini. Tapi pendekatan kerajaan yang kita buat adalah salah satu ialah might as well mengambil keuntungan daripada kedatangan mereka. Di mana RM90 itu adalah satu income kepada kerajaan negeri Sabah, kerajaan Malaysia. Bayangkan kalau berjuta sudah. Jadi PSS ini pula beza. Dalam ayat 13 itu refugee document. Nama refugee tidak bercakap sementara. Maksudnya anytime you can go back. Tapi kalau PSS Pas Sementara Sabah ni dia sementara seperti saudara kita Cikgu Bat sebut tadi. Selepas L dia mesti ambil lesson penuh, legal one, bukan lagi learning atau probation. Jadi salah satu tindakan kerajaan warisan ini yang mereka cuba lakukan selain yang disebut oleh Cikgu Bat tadi, bila berlaku kebakaran mereka akan sediakan JPN dulu sebelum panggil bomba. Jadi untuk makluman selama 28 bulan lebih kurang 60 kebakaran berlaku. Major kebakaran yang sangat dahsyat. So banyak orang claim hilang beranak, silap IC. Jadi tapi TV semua boleh angkat. Jadi ini adalah satu strategi untuk melegalkan atau menghalalkan pemberian dokumentasi. Jadi apa impaknya mengenai yang kita sebut tadi, PSS. Refugee tidak akan selama-lama tidak akan mendapat kuasa mengundi dan seterusnya. Tetapi PSS kuasa. Lepas sementara mengundi. Lepas mengundi kita panggil apa? Kalau mereka ramai kita panggil reverse takeover. Reverse takeover bermaksud mereka tak perlu mengangkat senjata untuk berperang. Tak perlu. Mereka cuma menggunakan undi mereka untuk menawan negeri Sabah. Selepas ditawan mereka akan jadi Perdana Menteri, di mana Syafiq Abdal dicalonkan oleh Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia. Bayangkan kalau beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia, kalau Sabah sekecil ini boleh digunakan sempurnalisasi. Jadi satu hari dia boleh hantar bukan dari sempurna saja, tapi hantar dari Filipina pergi dekat Semenanjung, mungkin cari timbalan Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi ini adalah satu masalah besar untuk Malaysia untuk Sabah sahaja. Masih. Untuk isu sempurnanisasi ni sebenarnya banyak Cikgu Bat. Kalau kita boleh mungkin Cikgu Bat boleh rungkaikan sedikit mengenai ada projek-projek yang diberikan tanpa rundingan terus, diberikan kepada syarikat-syarikat yang baru. Boleh komen sikit mengenai pentadbiran di bawah Syafiq Abdal, menampak seperti memberi projek-projek kepada orang-orang tertentu sahaja, mungkin kepada parti yang beliau warisan itu sendiri. Boleh komen Cikgu Bat? Kerana itu saya sebut semenjak daripada awal tadi dengan jelas sekali ialah persoalan berkenaan dengan bagaimana mereka mengawal Sabah. Sebaik sahaja Syafiee menang, Syafiee telah tukar jawatan-jawatan penting yang kawal balak, yang kawal tanah, pegawai daerah dan sebagainya. Kena ingat Semenanjung menghormati Sabah dan Sabah ni dari segi immigration, tanah dan sebagainya memang hak mereka. Jadi saya sebut tadi dengan jelas Syafiee lantik sepupu dia untuk kawal agihan balak. Balak di Sabah ini diagihkan melalui Yayasan Negeri. Bila dia lantik sepupu dia yang kawal balak dan dia lantik orang sempurna untuk menyeliakan agihan dan pembalakan, sudah tentu kelompok mereka sahaja yang akan dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang penting yang saya sebut yang terbaru apa dia? 1.5 bilion lebih 4 syarikat dapat.
Isytihar rugi 3 tahun berturut-turut. Syarikat baru yang diwujudkan 3 bulan. Syarikat yang turut dimiliki oleh orang yang dituduh menyamun duit Risda, penipuan Risda dengan Peter Anthony, turut mendapat 1.5 bilion projek pembangunan, iaitu membuat jalan baru dan menyelia jalan yang telah ada. Jadi faham tak orang Sabah? Kerana itulah Sabah ni isu logistik, isu jalan tidak akan selesai. Semenanjung bagi duit. Sabah telah menyamun duit itu oleh pemimpin penyamun Sabah sendiri. Tidak akan selesai, malah dia menjadi lebih teruk lagi kali ini. Itu kita sebut dengan jelas. Kerana itu kita pulangkan balik semua pada SPRM. Kita yakin SPRM ini badan yang profesional di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Kita pun tahu beberapa keputusan-keputusan mahkamah telah berlaku yang sangat tidak menyebelahi pihak kerajaan, yang di mana kita membuktikan bahawa kita tidak campur tangan. Jadi saya percaya dan yakin Peguam Negara SPRM akan bertindak dengan baik, dan Syafiee, baik Peter Anthony-nya, baik semua pimpinan-pimpinan yang semua ini akan beratur pakai baju oren dan akan masuk ke dalam balik, dan kita perlu mengantar mereka ni berada di tempat yang sepatutnya. Tempat mereka bukan dewan, tempat mereka ni penjara. Baik. Baik, begitu Cikgu Bat. Mungkin kita sampai di akhir segmen ni, kita buat rumusan mengenai tajuk yang kita ingin mungkin tajuk ini SPRM, agenda rakyat atau politik, tetapi sebenarnya lebih kepada skandal-skandal ataupun sisi gelap warisan itu sendiri. Jadi boleh buat rumusan sedikit daripada Tuan Jeffrey dan seterusnya Cikgu Bat. Silakan. Okey, sebagai penutup, saya merayu lagi sekali, pertama kepada seluruh rakyat Sabah, tolong kita di peringkat Malaysia, iaitu kita, kalau orang Sabah ni hilang hak sebagai pengundi, peribumi itu akan menjadi minoriti, akhirnya orang daripada Tawi-Tawi boleh jadi Perdana Menteri Malaysia pun dengan undi yang banyak akan datang daripada Sabah. Saya percaya dan yakin orang Sabah sedar dan akan mengundi dengan betul kali ini. Yang kedua ialah sila tolak semua calon-calon yang mempunyai rekod buruk, penipu seperti Christina Liu, yang bukan saya cakap, Mahkamah Tinggi Tawau cakap. Tolong tolak calon seperti mereka-mereka yang pernah didakwa di mahkamah dan gugur kes hanya kerana permainan politik yang berada di atas AG, orang mereka gugur politik. Ya, kita faham ada di antara rakan-rakan kita juga sedang berdepan kes di mahkamah. Tapi kita bukan bacol nak guna manipulasi dan kita terus berdepan dalam kes mahkamah itu untuk membukti dan membersihkan diri kita. Kita bukan jenis dah masuk penjara, lepas tu pergi pula ke pintu istana merayu, akhirnya dapat pengampunan diraja, sekarang padan muka, pengampunan diraja boleh dicabar semula di mahkamah, kan? Dan yang terakhirnya apa dia, saya percaya dan yakin pilihan raya kali ini merupakan pilihan raya penting, di mana 22 bulan di peringkat nasional dan 2 tahun 2 bulan di peringkat Sabah telah membuktikan bahawa rakyat telah membuat keputusan yang salah pada pilihan raya lepas, dan kali ini kita tidak boleh mengulang lagi. Kita berada di track dan landasan yang betul. Jangan pandang ke belakang, kita pandang ke depan. Masa depan Sabah dan masa depan Malaysia bermula dengan pilihan raya Sabah ini. Sekian, terima kasih. Cikgu Bat. Dan yang terakhir daripada Tuan Jeffrey, rumusan sedikit. Okey, untuk conclusion perbincangan kita pada hari ini, perbualan kita pada hari ini, bagi saya sebagai orang Sabah, anak jati Sabah, saya sendiri dan rakyat juga melihat macam mana pentadbiran
kerajaan warisan. Walaupun dengan undi mereka pada masa itu 20 campur 8 menjadikan mereka 28 daripada 60 kerusi. Belum pernah terjadi sejarah di mana yang mendapat 28 kerusi akan menjadi kerajaan. Tetapi akhirnya mereka menjadi kerajaan disebabkan teknikal ataupun lompatan daripada pihak B. Saya anggap mereka ni pihak A dan lompatan daripada B menjadikan mereka kerajaan. Jadi apapun, mungkin ada hikmah di sebalik itu semua dan mereka diberi peluang untuk mentadbir. Tapi kita melihat dalam masa 28 bulan mereka hanya mendapat kegagalan. Jadi kalau mereka adalah kerajaan yang terbaik walaupun cara tidak halal, tapi kalau mereka melakukan yang terbaik, kenapa pula orang Sabah tanpa mengira suku, bangsa dan agama tidak bersatu menghormati ataupun menyokong kerajaan warisan? Tapi hari ini mudah-mudahan rakyat terbuka mata, jangan lupa balik apa yang sudah berlaku dan melihat apa itu warisan, siapa pemimpin mereka, siapa orang kanan kiri kanan mereka. Jadi dari segi logonya saja bagi kita sebenarnya, saya sebagai orang Sabah ni pantang warna putih. Sebab kalau orang Sabah ni kalau nampak warna putih takut. Tahu kenapa? Sebab setiap ada orang mati mesti tarik gantung kain putih. Okey? Tapi itu satu. Kedua, kalau kita nampak lambang parti itu, lambang bendera, ada lambang perahu, itu kita panggil lambang lanun. Kalau Jack Sparrow lanun, Caribbean apa nama wayang tu, dia nampak saya lambang lanun, dia mesti lari lintang pukang. Tapi kita orang Sabah, nampak lambang lanun, nampak warna putih, masih juga mau sokong. Nampaknya yang mati bukan mereka lanun, tapi yang mati adalah rakyat sendiri. Di mana simbolnya pun begini ya. Begini simbolnya. Lepas tu kalau kita terbalikkan, apa maksud dia? Mati. Jadi W tu kita terbalikkan mati. Warna putih tanda orang mati. Lambang tanda lanun, tulisan terbalikan mati. Jadi yang mati kita nanti adalah rakyat. Jadi orang Sabah sampai pilihan raya pada 26 hari bulan ini, jangan lupa. Orang cakap you can forgive but don't forget. You can forgive them, you don't forget what they have done to you. Jadi inilah masanya telah tiba. Kita pastikan mengundi mengikut yang terbaik lah. Tapi pastikan asal bukan warisan. Kerana sesiapa yang menyokong warisan, saya anggap mereka tidak pedulikan hal ehwal rakyat negeri Sabah. Jadi itu saja. Terima kasih saudara Jana kerana menjemput kami datang ke program pada hari ini. Apapun, saya terutang budi. Terima kasih banyak ya. Baik, itu dia daripada kedua-dua panel kita yang sebenarnya banyak lagi kalau kita nak bincangkan mengenai tajuk pada hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel, Cikgu Bat dan juga Tuan Jeffrey kerana sudi hadir untuk siaran langsung Suara TV forum pada hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Boleh Tuai padi antar masak agar tidak layu-layuan. Bohongi rakyat tidak nampak, di peti undi baru ketahuan. Jadi selamat berkeluar untuk mengundi pada 26 hari bulan ini nanti, dan sama-sama kita jalankan tanggungjawab sebagai rakyat negeri Sabah yang tercinta ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia.